Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita sambung muka surat 74. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bahagian-bahagian muqaranah menyertai niat takbiratul cici ta marbutah situ. Niat takbiratul ihram. Pertama, muqaranah urfiyah, iaitu menyertai niat itu sebahagian daripada takbiratul ihram pada awal takbir. Kedua, muqaranah haqiqah, iaitu menyertai niat itu akan sekalian bahagian takbiratul ihram daripada awal hingga akhir. Memadai muqaranah urfiyah bagi orang-orang awam. Sunat membaca doa iftitah atau tawajjuh selepas takbiratul ihram. Keempat, membaca Fatihah. Baik, kita sambung lagi setelah lama tak sambung. Bab semayang, iaitu dalam masih lagi dalam bab niat. Dalam bab niat. Jadi kata Syekh, niat ni dia ada satu istilah namanya muqaranah. Makna muqaranah tu menyertai. Menyertai tu maknanya bersekali. Sekali takbir, sekali niat. Masuk sama sekali. Jadi di sini ulama membahagikan muqaranah tu pada dua jenis. Jadi dia kata bahagian-bahagian muqaranah menyertai niat takbiratul ihram itu ada dua. Yang pertama disebut sebagai muqaranah urfiyah. Yang kedua disebut sebagai muqaranah haqiqah. Urfiyah ni ambil kata perkataan uruf, maknanya kebiasaan. Jadi maknanya ini makam yang rendah lah. Itu muqaranah urfiyah.
iaitu menyertai niat itu sebahagian daripada takbiratul ihram pada awal takbir. Maksudnya ingat wajib niat tu ada berapa? Ada berapa wajib niat? Apa suara gitu? Takut apa, bukan kena watan pun tak ada. Nah, berapa dia punya yang mesti ada dalam niat tu? 3, iaitu qasad, ta'arad, ta'yin. Tapi kalau kita mengaji tempat lain ke dan sebagainya, ataupun ustaz lain ke, ataupun negara lain ke apa ke, boleh jadi kita tak jumpa yang ini, sebab yang ni bukan qat'i. Sebab tak ada hadis Nabi sebut mestilah niat itu ada qasad, ta'arad, ta'yin, tak ada. Itu ijtihad ulama. Yang ada hadisnya innamal a'malu binniyat, itu ada. Jadi ijtihad daripada imam kita, mazhab Imam Syafi'i, meletakkan bahawa wajibnya niat itu dengan 3 ni, qasad, ta'arad dan ta'yin. Jadi yang dimaksudkan dengan muqaranah urfiyah, maknanya kamu masuk, janji masuk tu dalam takbir. Qasad tu masuk dalam takbir. Adapun ta'yin tu mungkin habis takbir tak pergi. Janji qasad kena masuk dalam takbir. Maknanya Allah, bila sebut dia lafaz dengan nama Allah tu, tu, maka kita pun masuk sahaja aku solat fardu subuh. Walaupun tak habis lagi ke, ataupun baru sahaja aku, ataupun baru sahaja, ataupun baru aku je boleh, ataupun baru usolli, nak masuk dalam tu. Iaitu dipanggil sebagai muqaranah urfiyah. Kemudian dia bar dah, Allahu Akbar, tak habis lagi lintah niat. Barulah nak masuk yang belakang-belakang, baru nak aku fardu subuh, baru nak masuk fardu subuh. Lepas bar tu baru masuk fardu subuh. Ada apa? Boleh. Tetapi dia kata sini memadai muqaranah urfiyah bagi orang-orang awam. Yang tu untuk orang awam. Masuk orang awam di sini tingkatan biasa, maknanya orang biasa. Bukan jenis orang alim, orang jenis beramal, bukan. Jenis beramal, jenis alim dia ambil tingkatan tinggi sikit lah. Tapi ini bagi orang awam dinamakan dia muqaranah urfiyah, yakni masuknya niat itu pada awal takbir. Jangan sebelum takbir. Belum takbir, tak bunyi lagi, dah sahaja aku. Kalau yang sebelum takbir tu boleh tak? Tapi itu tak masuk dalam wajib. Itu dipanggil sunat sahaja. Dipanggil talafuz bin niat ala lisanihi li musa'adatil qalbi. Maknanya melafazkan niat dengan tujuan melafazkan niat pada lidah dengan tujuan untuk memudahkan hati. Itu bukan wajib, itu sunat. Dipanggil menghadirkan niat. Jadi boleh. Tak payah bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Maknanya sebelum semayang kita kata aku semayang subuh. Lepas tu kita pun Allah. Bila Allahu Akbar masuk dalam hati, aku semayang subuh. Kemudian orang tanya babak yang sepanjang, ada beza tak kalau niat tu sahaja aku ngaku? Maksudnya sahaja aku semayang fardu subuh, satu lagi tak sebut sahaja aku semayang fardu subuh. Kata babak tak ada masalah, dua-dua boleh. Sebut sahaja pun, sebut sahaja depan pun boleh, ada tak sebut sahaja pun boleh. Yang tak boleh aku tu tak ada. Fardu subuh tu. Fardu subuh, Allah, fardu subuh mana? Siapa yang semayang? Tak jelas. Dipanggil niatnya tidak soreh. Niatnya tidak jelas. Sebab niat ni kena jelas. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i menekankan masalah niat. Kerana niat itulah membezakan antara ibadat ataupun bukan ibadat. Dan membezakan sesuatu itu dilakukan untuk apa dan untuk siapa. Baik.
Jadi yang kedua iaitu dipanggil muqaranah hakikah. Nama pun hakikah dah. Hakikah ni ambil dia perkataan hak lah. Hak ni maknanya yang sebenar. Hakikah yang sebenar-benar lah. Jadi muqaranah hakikah maknanya penyertaan niat yang sebenar-benarnya. Ni yang paling terbaik lah, maksudnya begitu. Yang paling elok. Yang paling elok. Dalam setengah kitab dia bukan senaraikan dua je, ada yang tiga, ada yang empat. Tapi kitab ni dia meringkaskan supaya kita taklah pening, sebab kitab ni nak memudahkan aja. Jadi dibawa dua contoh aja. Jadi yang keduanya muqaranah hakikah. Muqaranah hakikah iaitu menyertai niat itu akan sekalian bahagian takbiratul ihram daripada awal hingga akhir. Yang ni dia masuk niat tu dalam takbir tu daripada mula takbir sampai habis takbir. Masuk dalam tu, tak ada terkeluar sikit pun. Maknanya Allah masuk masa haji aku semayang fardu subuh bar. Yang ni yang paling terbaik lah. Ataupun masuk semua sekali dengan sunat-sunat. Allah saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala bar. Bunyi memanglah panjang, kata panjang Ustaz, macam mana Ustaz nak takbir nanti dia jadi lama. Allah lama dah. Baca dalam niat dengan baca mulut zahir ni, baca niat laju lagi. Baca mulut zahir ni kita kena sebut sebutir-sebutir huruf. Tapi bila lintah dalam niat, dalam 1 saat je. Kadang-kadang tu dia pok begitu je. Sebab tu itu barang dalam. Lepas tu kita kena faham diri kita manusia ni, kenapa manusia ni jadi makhluk yang paling hebat. Di antara banyak-banyak makhluk, kenapa manusia makhluk paling hebat? Sampai Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Adam, hormat kepada Adam, sebab Adam ni manusia, Nabi Adam. Kenapa sampai suruh hormat? Sebab manusia ni makhluk yang paling hebat kerana antaranya makhluk bernama manusia ni hidup 2 alam. Dia hidup di alam jasadi, dia juga hidup di alam rohani. Dia hidup di alam nyata, dia juga hidup di alam gaib. Alam nyata sekarang ni kita nampak kipas lampu apa semua kawan-kawan kita ni. Alam gaib tu alam roh. Roh kita ni enggak, iaitu hati tu. Sebab tu kita boleh cakap dengan mulut zahir, kita boleh cakap juga dengan mulut hati. Kita boleh lihat dengan mata kepala, kita juga boleh melihat dengan mata hati. Kan? Kita boleh dengar dengan telinga kepala, kita juga boleh dengar dengan telinga hati. Tapi kebanyakan kita reti pakai jasad je, rohani tak reti. Sebab itulah orang yang tinggi makamnya, dia reti menjaga rohaninya, pakai barang rohaninya, sehingga dia boleh membawa jasadnya melipat bumi. Tahu? Maknanya boleh pergi Mekah dengan 1 langkah. Sebab apa? Terlampau tinggi rohani dia. Sebab dia reti pakai barang dalam dia. Itu panggil barang dalam. Sebab tu ilmu tasawuf tu dia menyentuh dalaman untuk kuatkan yang dalam. Bila dalam yang kuat, yang dua ni terikut dalam. Jasad ni terikut ruh. Sehingga boleh perkara mencari adat. Tapi itu cerita kewalian lah. Jadi berangan pula ke situ. Nak cerita niat je. Jadi maknanya lintah dalam hati ni, kalau yang ni pun tak lepas tak payah berangan nak jadi wali. Nak lintah niat pun payah. Lintah niat sekejap je, sok gitu saja. Aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Bukan cakap mulut memang lama dia lalu je. Tu panggil muqaranah hakikah. Ayat tu yang terbaik sekali lah. Ada lagi terbaik di antaranya dalam kitab Hidayatus Sibyan, kalau tak silap lah, ingat-ingat lupa. Kata Syekh, dia bukan sakat melintaskan niatnya, malah dia melintaskan segala perbuatan semayang daripada takbir sampai salam. Lagi dahsyat, dia bayang terus semua perbuatan semayang daripada takbir, baca Fatihah, baca doa iftitah semua tu, baca sampai tahiyat akhir sampai ke salam. Puk masuk sekali dalam satu niat tu, dalam satu lafaz takbir, semua sekali zup masuk dalam tu. Itu paling hebat lah kan. Maknanya dia boleh menyimpulkan keseluruhan solat tu masuk dalam hati dia. Tu cubalah buat kan. Tapi kalau tak boleh buat, jangan paksa.
Takut jam kepala. Biol terus jadi. Nak masuk tak masuk kan? Tak payah. Buat sekadar kita mampu dah. Sebab ibadat ni bukan nak tunjuk hebat kat orang. Kita nak buat seikhlas hati kepada Allah. Tu dia. Baik. Memadai muqaranah urfiyah bagi orang-orang awam. Sunat membaca doa iftitah. Okey, lepas habis takbir ni wajib. Takbir ni rukun qauli, termasuk dalam rukun. Tapi mana yang wajib, mana yang sunat? Yang wajib itu lafaz takbirnya, iaitu Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya bukan wajib. Mengangkat tangannya adalah sunat. Mengangkat tangannya adalah sunat. Dan sunat itu sunat hay'ah nama dia. Ya. Jadi walaupun angkat tangan tu sunat, janganlah kita meringan-ringankan dia. Buat lebih kurang dia, buat betul-betul. Kan? Kita buat betul-betul sebab kita nak dapat pahala. Pahala yang sempurna. Jadi kalau tak angkat takbir terus Allahu Akbar, sah mayang? Sah. Tak ada masalah. Cuma kalau sengaja meninggalkan perbuatan sunat itu, hukumnya makruh. Kan? Tapi kalau tak sengaja, dimaaflah. Mana tahu dia terlupa nak angkat tangan, kan? Baik, contoh. Begitu jugalah selepas takbir tu kita baca pula doa iftitah. Doa iftitah pun bukan rukun. Dia termasuk dalam sunat juga. Sunat apa? Sunat hay'ah juga. Sunat ni senang je nak ingat. Dia ada dua sunat, satu hay'ah, satu ab'ad. Macam mana nak beza mana hay'ah mana ab'ad? Sunat ab'ad dua saja, ingat sampai bila-bila. Sunat ab'ad dua je. Jadi selain daripada dua ni semua masuk hay'ah. Sunat ab'ad apa dia? Iaitu tahiyat awal dan juga doa kunut. Cuma dalam kitab Hidayatul Subian dia sebut berapa? 8 ke berapa dah? 8 tu sebenarnya dia menyenaraikan setiap satu dalam tahiyat awal dan doa kunut tu. Tapi kalau ikut kesimpulannya, tahiyat awal dengan doa kunut tu je. Jadi selain daripada tahiyat awal dengan doa kunut ni, semuanya masuk dalam hay'ah. Senang. Jadi boleh kita reti beza. Kita jangan mengaji payah-payah ngapa satu-satu, kita ambil jalan mudah. Kan? Ingat yang sedikit, automatik dia dapat ingat yang banyak. Dia macam tu. Baik. Jadi sunat membaca doa iftitah. Iftitah ni ambil daripada perkataan fataha, iaitu dengan makna buka. Jadi doa pembukaan. Ada juga memanggilnya sebagai ikrar. Sebab lafaznya tu lafaz ikrar, berjanji kepada Allah. Mari kita cek balik. Lepas tu kalau tak ada benda nak buat, duduk petang-petang ke apa ke, kan? Beli buku semayang, buka tengok makna doa iftitah kita baca. Supaya bila kita baca, kita tahu apa yang kita lafaz. Ni baca saja. Biar kita faham. Tak hafal tak apalah, tapi faham. Oh, ni makna doa iftitah ni. Atau juga selain nama dia iftitah, namanya juga tawajuh. Kerana dalam doa ni ada menyebut kita menghadapkan wajah kepada Allah. Tu dipanggil tawajuh. Yang ni selepas takbiratul ihram. Jadi doa iftitah. Lepas tu jangan pula kita jumut sempit pemikiran ilmu kita. Doa iftitah dia banyak versi. Sebab doa iftitah ni sabit daripada hadis Nabi. Ada kita jumpa hadis Nabi yang bacaannya lain, secara total lain, bunyi lain terus. Jadi kalau ada kita dengar orang semayang dia baca doa iftitah yang tak sama macam yang kita baca selalu ni, kan? Itu juga sebahagian daripada doa iftitah sebenarnya. Buka kitab hadis, ada banyak. Ada 2 ke 3 bacaan yang berlainan. Semua itu dipanggil doa iftitah juga. Dan yang sebenar doa iftitah bukan bermula daripada Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, tapi bermula dengan wajah tu wajhiya lilladzi. Yang tu baru dipanggil doa iftitah sebenarnya. Yang lafaz sebelum tu adalah antara lafaz yang ditambah. Jadi kalau ada orang dia angkat takbir terus wajah tu wajahnya, tak ada masalah.
Jadi kita ni tujuan kita mengaji supaya kita jangan cepat melenting. Tapi pelik, ada orang dia mengaji cepat melenting. Jadi tujuan mengaji supaya jangan cepat melenting. Maksud apa? Supaya kita bila dengar ada orang buat lain daripada kita, kita tak cepatlah nak naik angin ataupun nak rasa dia salah. Sebab kita sudah berilmu. Orang berilmu, dia akan pandang orang lain lebih berilmu. Oh ni ada bacaan lain, rasa lapang dah ada. Kan? Tapi kalau jenis mengaji tak kena, cepat dia lah nak salah orang. Tak betul dia ni. Ambil kitab mana dia ni? Nampak? Jangan macam tu. Lagi belajar, lagi kita nampak luasnya ilmu Allah. Baik, keempat, selesai dah bahagian niat, bahagian takbir semua selesai dah. Lepas tu nak masuk pula membaca Fatihah. Okey, membaca Fatihah rukun qauli yang kedua. Maknanya dia barang wajib, bukan sunat. Tadi iftitah sunat, ni Fatihah adalah perkara wajib. Baca Fatihah wajib, rukun qauli. Jadi apa dia Syekh tulis kat sini? Wajib membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Wajib Fatihah bukan rakaat pertama je, tapi tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat. Sembahyang mengikut tertib dan susunan yang termaklum. Maksudnya wajib di sini pada tiap-tiap rakaat mengikut tertibnya. Tertibnya daripada dia ada 7 ayat. Bermula daripada bismillah sampai waladhdallin. Ikut satu-satu. Kalau ada mana ayat yang tersilap, tak boleh skip, kena patah balik, ikut tertib dia balik. Wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Nampak kitab kita ni? Kita ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi. Kan? Wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di sana berlaku khilaf. Ada pandangan mazhab yang kata tak wajib baca bismillah. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i wajib baca. Maka kita kena ikut mazhab kita Imam Syafi'i. Dia nak taklid mazhab lain ni bukan boleh suka-suka. Bukan banyak sajalah nak buat mazhab lain pula lah. Tak. Bila berlaku masyaqqah. Bila berlaku halangan ataupun kesukaran, barulah boleh kita muqallid ataupun kita mentaklidkan kepada mazhab yang lain yang untuk memudahkan kerja urusan ibadat kita. Itu cerita dia. Jadi bukan main suka-suka. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, kita ikut mazhab kita lah, Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata wajib baca bismillah. Jadi wajib baca bismillahirrahmanirrahim, sebab bismillahirrahmanirrahim dikira sebagai sebahagian daripada suratul Fatihah. Kerana ayat yang pertama dalam Fatihah bermula dengan bismillah, alhamdulillah, itu ayat yang kedua. Sampailah hujung sekali barulah ayat yang ketujuh. Ini kerana Imam Syafi'i berpegang pada hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah seseorang semayang itu melainkan dia mesti membaca Fatihatul kitab, suratul Fatihah. Ada pun mazhab yang mengatakan tak wajib, dipegang hadis ni juga, tapi dia memahami hadis ni dari sudut yang lain. Dia kata yang dimaksudkan tak sah ibadat, tak sah semayang seorang tu melainkan dengan dia membaca Fatihah itu, iaitu Fatihah imam. Maknanya kalau sekiranya imam sudah membaca Fatihah, maka sudah termaklum kepada makmum. Maknanya sudah sampai kepada makmum. Itu yang kata tak wajib tu. Tapi kalau dia semayang seorang, wajib juga. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i, imam pun wajib baca Fatihah, makmum semua pun setiap seorang wajib Fatihah. Sebab antara hujah-hujah yang kuat kerana semayang ni dengan lafaz usolli. Apa makna usolli? Apa makna usolli? Aku semayang, bukan nusolli. Beza. Tu alif tu dengan makna ana, aku. Bukan dengan nun, nusolli. Kalau nun, kami. Tapi jadi bila aku semayang, maknanya setiap tanggungan setiap orang dirinya sendiri. Habis tu yang semayang jemaah ni dari sudut perbuatan dia bergerak sama. Tapi setiap tanggungan tanggung setiap seorang sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi.
Jadi begitulah juga pada Fatihah, maka setiap seorang tanggung Fatihah sendiri-sendiri, melainkan dalam soal masbuk muafiq. Itu cerita lain. Baik. Wajib berturut-turut membaca ayat-ayat Fatihah. Kena baca turut-turut. Maknanya bersambung-sambung. Bukanlah maksudnya tak boleh berhenti, tapi maknanya diteruskan. Dengan tidak diselangi oleh suatu bacaan yang lain. Jangan selang bacaan lain. Ada nak buat zikir, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, tak boleh. Sebab nanti boleh merosakkan makna ayat. Dia kena terus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Dan tidak diselangi oleh diam yang panjang. Diam lama tak boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun makna diam yang panjang ni boleh menyelesaikan solat sunat 2 rakaat yang wajib saja. Faham tak? Kalau kita buat semayang sunat 2 rakaat, kita tak baca yang sunat-sunat, kita baca wajib saja. Maknanya ringkas-ringkas boleh kata dalam mungkin 5 minit siap kot. Sekejap je. Kalau semayang sunat yang kita baca yang wajib-wajib je, dia akan dalam 3-4 minit ke 5 minit macam itulah, siap dah. Jadi panjang, itulah maksud panjang. Jadi kalau dia berhenti tu kadar sampai 4 ke 5 minit, tak boleh. Kena ulang balik ayat pertama. Lama sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu senyap. Makmum belakang kata lupa ke apa imam? Nampak? Lepas tu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semayang subuh. Nak tunggu sampai waladhdallin cerah ni ya. Nampak? Punya lama. Nah, kali belakang semua memfarakah. Bunyi tu imam. Jangan lama sangat. Baik. Ataupun dia kata diam yang pendek pun tak boleh. Panjang tak boleh, pendek pun tak boleh, jika yang dikasat memutuskan bacaan Fatihah itu. Diam pendek ni kadar subhanallah, sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Berhenti kan tu kan? Berhenti tu kalau dia qasad, masuk qasad dia niat. Kalau dia niat untuk memutuskan Fatihah, tak sah Fatihah dia. Jadi jangan niat putuskan Fatihah. Niat putus Fatihah kena ulang balik. Kan? Tu. Diam yang pendek yang dikasat memutuskan bacaan Fatihah itu. Tidak mengapa jika diselangi oleh bacaan amin bagi bacaan Fatihah imam. Dengan amin tak ada masalah. Kan? Itu semua tahu dah. Orang yang tidak mengerti membaca Fatihah, maknanya orang yang tak reti baca Fatihah. Ada tak reti pula. Ni maknanya mu'allam lah kot. Orang yang baru memeluk Islam, mana reti lagi baca Fatihah. Atau tidak upaya bacanya. Ataupun juga orang tu dah lama Islam tapi tak upaya membaca. Mungkin mulut sakit ke macam mana ke, tak boleh nak baca dengan sempurna. Ataupun bacaannya pelat. Kerana baru belajar, umpamanya orang tu baru belajar, baru masuk Islam, atau kerana baru memeluki agama Islam, ataupun baru peluk Islam. Yang tadi tu baru belajar tu dia dah lama Islam tapi lara kuat sangat. Sekarang baru nak mengaji balik, baru nak belajar bab Islam. Jadi dia ni juga termasuk orang yang tak reti baca Fatihah. Maka macam mana nak buat? Maka hendaklah ia membaca 7 ayat Quran yang berturut-turut. Ambil mana-mana ayat Quran dalam Quran 7 ayat. Ambil mana-mana 7 ayat, tak kira pendek pun tak mudah. Janji 7 ayat dalam Quran, tapi dengan syarat atau 7 ayat yang berasing-asing, ataupun 7 ayat yang lain-lain. Ambil Qul Huwallah sikit, Al-Falaq sikit, An-Nas sikit, nak campur-campur. Tapi 7 ayat yang berasing-asing, yang tidak kurang bilangan daripada huruf Fatihah itu. Ayat 7 ayat yang diambil tadi tu, bilangan hurufnya tak boleh kurang daripada jumlah huruf dalam Fatihah. Jadi bila sebut begini, maknanya apa kita kena tahu? Kita kena tahu berapa jumlah huruf dalam Fatihah.
Sebab supaya bila nak ambil ayat tu tak boleh kurang daripada bilangan huruf dalam Fatihah. Tahu kita pergi dulu. Dan jika tidak upaya membaca ayat-ayat daripada Quran, tak Quran pun kalau Fatihah tak ngapal lagi, surah lain lagi tak ngapal, maka hendaklah ia membaca 7 zikir yang sama juga bilangan hurufnya dengan huruf Fatihah. Kena baca zikir. Kalau tak boleh nak baca surah, tak dalam buah zikir pun subhanallah 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 dan tu kan. Sebab dia tak boleh baca Fatihah, tapi bilangan hurufnya tu jumlahnya mesti sama atau lebih daripada bilangan huruf Fatihah. Maka jika tidak upaya yang demikian itu, tak mampu juga zikir, hendaklah diam ia kadar membaca Fatihah. Kalau zikir pun tak boleh, kalau dia semayang seorang lah, dia wajib diam sekira-kira lama mana orang normal baca Fatihah. Katalah orang baca Fatihah ni dalam 30 saat. 30 saat tu kena diam. Kan? Tengok macam tu lah. Jadi dia cerita sini pula, tambahan info. Bilangan ayat-ayat Fatihah itu ada 7. Berapa ayat Fatihah? Ada 7. Sab'an masani, 7 yang berulang-ulang. Dan bilangan kalimah-kalimahnya 25. Jumlah kalimah ni maksudnya perkataan. Jumlah perkataan dalam suratul Fatihah semua sekali ada 25, daripada bismillah sampai waladdallin. Dan bilangan huruf-hurufnya termasuk bismillah 156. Ni dia bagi tahu siap dah. Jadi tak payah nak kira. Syekh bagi tahu dah. Jadi bilangan huruf dalam suratul Fatihah daripada bismillah sampai waladdallin ada 156. Jadi maknanya orang yang tak boleh baca tadi tu, dia kena zikir sebanyak 156 kali. Barulah sama bilangan hurufnya. Tak semestinya 156 kali, tapi huruf dalam zikir ni tu mesti mencecah 156 huruf sama macam huruf dalam Fatihah. Kemudian dikata sini, zikir yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bagi menggantikan bacaan bagi orang yang tidak upaya membacanya ialah, Nabi dalam hadis Nabi sebut dah, kalau orang yang tak boleh baca Fatihah, hendaklah dia baca zikir ini. Nabi bagi contoh kan. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tambah bagi mencukupi 7 zikir. Kemudian ditambah pula lagi masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tu. Jadi kalau campur huruf-huruf ni semua, dia akan cukup 165 lah. 156 silap. 156. Nah. Jadi kalau ada orang kat pondok kita, manalah tahu, kadang ada orang masuk pondok mu'allaf baru masuk Islam. Dia tak erti lagi baca Fatihah. Jangan paksa sangat. Tak kena baca tak? Tak baca sunat sekali lagi kata. Jangan. Jangan paksa dia, sian dia. Takut dia nanti kepada agama. Kan? Dia dah masuk Islam tu kira baik dah. Kan? Jadi cakap dia kalau tak boleh nak baca Fatihah, baca ayat-ayat lain. Kalau ayat lain pun mana dia kata, kalau Fatihah pun saya taklah hafal, surah lain pun saya belum hafal lah, dia kata. Dia tak kerti. Suruh dia baca zikir ni tadi. Kalau zikir ni pun dia tak kerti gak, suruh dia diam. Jangan sampai kata kalau tak boleh gak tak payah semayang. Tak, wajib semayang. Semayang tetap wajib. Tapi maknanya dilonggarkan pada sudut bacaan Fatihah dia tu saja. Diulangkan bacaan tersebut itu 2 kali bagi menyamai bilangan huruf Fatihah. Yang tadi zikir tadi tu diulang 2 kali. Barulah sama bilangan huruf dia. Memadai membaca sebarang doa yang bergantung dengan akhirat bagi menggantikan Fatihah. Ataupun juga boleh kita kata kat dia, kalau awak tak erti nak baca Fatihah, awak doa je lah dalam semayang tu. Masa imam duk baca Fatihah ni, makmum lain baca Fatihah, awak tak erti lagi, awak baru masuk Islam, tak apalah, awak doa je. Tapi jangan cakap bahasa sendiri, jangan pakai bahasa dia. Nak cakap dalam hati sudah.
Sepanjang tu doa, ya Allah ampunlah saya, dulu saya kafir lagi ni sebab dia baru masuk Islam. Jadi doa gitulah. Ampunlah dosa, lepas tu bagilah hidayah pada keluarga saya yang lain belum masuk Islam. Disuruh dia doa gitu dalam sembahyang. Kerana doa dalam sembahyang lebih afdal daripada doa luar sembahyang. Sebab sembahyang tu sendiri hebat dah, bertubuh pula doa dalam dia, hebat lagi kan. Baik, kemudian kita berhenti setakat ni. Kemudian kita akan sambung kelima, rukuk serta tamakninah padanya. Kelima, rukuk serta tamakninah padanya. Jadi rukun seterusnya ialah rukuk. Dia nak cerita bab rukuk pula. Apa betul rukuk? Macam mana rukuk yang sebenar rukuk? Okey, boleh Jadi sedikit tambahan lah yang tak disebut dalam kitab ni. Dibaca Fatihah ni, kalau merosakkan ayat, wajib ulang balik. Tak kira sama ada imam ataupun makmum, tak kira siapa-siapa pun. Contohlah maksud rosak ayat macam mana. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sambung min terus, tak boleh. Kena ulang balik. Ulang mana? Ulang daripada awal balik bismillah. Tak, ulang ayat yang rosak sahaja. Ayat mana rosak? Alhamdulillahirabbil rosak. Mula alhamdulillah balik. Jangan mula daripada rabbil alamin, mula daripada permulaan ayat yang rosak tu. Nak bersin ke, batuk ke, tak kira lah. Jadi tak boleh bersin, tak boleh batuk. Boleh, bukan kata tak boleh, tapi jangan batuk atau bersin di dalam ayat. Kalau juga ulang balik kan. Selagi kita tak ulang balik, tak batal lagi. Tapi bila kita rukuk je, batal sembahyang. Rukuk je batal sembahyang, sebab dia sengaja untuk tidak ulang Fatihah dia. Kan? Tak boleh. Kalau nak batuk ke bersin tadi tu, kita tengah-tengah ayat dia, ayat tu dah habis, kita bersin, tak apa, tak ada masalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hajim, Ar-Rahmanirrahim, hajim. 7 ayat 7 bersin. Nampak? Tak rosak Fatihah. Tak ada rosak Fatihah. Sebab apa? Sebab dia tak kacau ayat. Yang rosaknya kalau kacau ayat. Pernah berlaku masjid mana tak ingat. Tu imam bersin rasanya dalam Fatihah, tapi imam tak ulang balik. Ana mufarakah semayang belakang, main Jumaat ke apa, tak ingat. Tapi pernah berlaku. Sebab tu benda ni kena mengaji, kena tahu, supaya kita jadi imam jangan nyusahkan makmum. Sebab jadi imam ni pala. Sebab tu terafdal imam ini bukan qari utama, bukan hafiz utama, tapi alim utama. Orang yang ada ilmu yang lebih utama menjadi imam. Kedua barulah hafal Quran. Tiga baru qari. Baru orang yang boleh menyedapkan bacaan. Jadi bacaan sedap duduk nombor 3, kan nombor 1. Bacaan sedap, tapi kalau tak erti bab hukum hakam, dia boleh merosakkan solat nanti. Kalau tak jadi masalah tak apa, takut jadi masalah. Kan? Kenapa? Dia kata lepas ni aku tak payah, aku nombor 2. Tapi kan lagi bagus kalau ada 3-3. Dialah yang alim, dialah hafiz, dialah qari, semua dia. Dialah amil bendok, dialah semua dia. Ya dia jadi imam nak hangat. Contohlah kan. Tak apa. Itu lagi bagus, semua ada kat dia. Tak apalah kan. Jadi gitu. Kemudian sedikit ada soalan orang tanya lah. Itu kongsi-kongsikan. Mana soalan saya macam ni, adakah kita dikira menghadiri kuliah agama kalau kita tengok secara live? Bukan kita tak nak hadirkan diri, tapi atas bersebab. Sebab nak jaga anak yang masih kecil, nak bawa pergi masjid, takut anak tak boleh dikawal, takut mengganggu jemaah lain. Isteri tak ada, sian. Macam ni saya ada. Macam mana ya Ustaz? Siang kerja, anak hantar kat pengasuh, balik kerja pergi ambil anak sampai pagi. Siang dia jaga anak. Jadi dia nak pergi kuliah, lelaki lah ni, dia nak pergi kuliah, tapi
tak boleh pergi sebab nak jaga anak kecil pula, kalau bawa takut bising ganggu jemaah lain. Jadi dia dengar kuliah melalui online sahaja. Apa hukum? Hukumnya harus, tak ada masalah. Cumanya orang tanya ulama, adakah sama pahalanya? Tak samalah, mestilah tak sama, kan? Sebab yang ini dipanggil majlis ilmu. Makna majlis mim jim lam yasin, asal kataan jalasa, kan? Apa makna jalasa? Duduk. Ijlis, duduk. Jalasa, duduk. Majlis ialah isim makan, maknanya tempat duduk. Jadi makna majlis adalah tempat duduk, maknanya tempat yang orang duduk-duduk untuk satu-satu program, ataupun kalau majlis ilmu dipanggil program ilmu lah. Walaupun tak duduk berdiri tapi dia berkumpul, dipanggil majlis ilmu. Itu dipanggil majlis ilmu. Adapun tengok melalui online dan sebagainya, itu tak panggil majlis ilmu, itu dipanggil mendengar majlis ilmu. Tapi dia tak dikira duduk dalam majlis ilmu, dia cuma dikira orang yang mendengar majlis ilmu. Boleh tak pahala? Dipanggil dia dapat pahala mendengar. Kita yang duduk dalam majlis ilmu dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala mendengar, dua sekali. Jadi lebih untung dan lebih afdal lah orang yang duduk dalam majlis ilmu berbanding orang yang tak duduk dalam majlis ilmu tapi dengar melalui online. Kan? Jadi tapi kalau dah apa nama, orang cakap keterpaksaan, tak apalah, tak ada masalah, kerana mendengar lebih baik daripada langsung tak mendengar, kan? Kalau yang pondok tak tahulah apa alasan, kata jaga anak mana, anak kambing ke benda, nak jaga. Saya tak boleh datang lah Ustaz, jadi saya tengok online saja. Duduk atas ni tengok online. Lotok. Itu tak boleh lah, kan? Ini yang orang yang ada masyakah, ada kepayahan dan sebagainya, itu dimaaf lah, kan? Jadi itulah, berlebih kurang insya-Allah nanti kita bertemu di waktu yang lain. Ingatlah, kalau nampak di muka saya ni, maknanya kitab kita ni lah Zadul Muta'alim. Tak ada kitab lain dah, kita tak setia dengan kitab ni je dah, kan? Jadi kita baca kitab ni sampai khatam insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.